Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom belajar sains bersama Cikgu Yas. Topik kita pada kali ini adalah pengawetan makanan. Ini adalah contoh makanan-makanan yang telah rosak. Pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan makanan-makanan ini boleh menjadi rosak? Apakah punca kerosakan makanan? Makanan boleh menjadi rosak disebabkan oleh pertumbuhan kulat dan bakteria. Kulat dan bakteria adalah dua jenis mikroorganisma yang boleh bertindak dan merosakkan makanan. Untuk mengelakkan makanan daripada menjadi rosak, makanan-makanan perlu melalui proses pengawetan. Mengapakah proses pengawetan ini sangat penting? Proses pengawetan adalah satu kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Makanan yang diawet akan tahan lebih lama. Tujuan proses pengawetan adalah untuk menghalang pembiakan mikroorganisma seperti kulat dan bakteria. Keadaan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteria dan kulat adalah terlalu berasid, terlalu panas, tiada udara, terlalu masin, tiada air, terlalu sejuk, dan kering. Terdapat pelbagai kaedah dalam pengawetan makanan. Kaedah pengawetan makanan yang pertama adalah dengan cara pendidihan. Pendidihan adalah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Biasanya, makanan yang dididihkan akan dipanaskan sehingga mencapai suhu 100 darjah Celsius. Tujuannya, suhu yang tinggi akan membunuh kuman ataupun bakteria yang terdapat dalam makanan. Makanan akan tahan lebih lama. Kaedah pengawetan yang kedua adalah dengan cara penjerukan. Penjerukan adalah proses merendam makanan dalam larutan gula, garam, dan cuka. Tujuan makanan direndam di dalam larutan gula, garam, dan cuka adalah kerana keasidan dan kepekatan gula yang tinggi tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Makanan yang melalui proses penjerukan juga tahan lebih lama. Seterusnya adalah pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum adalah proses mengeluarkan semua kandungan udara daripada bekas atau makanan yang dibungkus. Tujuannya adalah untuk menghalang pembiakan mikroorganisma seperti bakteria dan kulat. Tanpa udara, mikroorganisma tidak boleh bernafas. Kaedah pengawetan makanan yang seterusnya adalah pengeringan. Pengeringan adalah proses mengeluarkan atau menyingkirkan air daripada makanan di bawah cahaya matahari atau di dalam ketuhar. Tanpa kehadiran air dalam makanan, mikroorganisma tidak boleh membiak. Pengawetan makanan secara penyejuk bekuan dan pendinginan juga dapat menghalang makanan daripada cepat menjadi rosak. Penyejuk bekuan adalah kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah.
Pendinginan pula adalah kaedah menyimpan makanan dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menjadikan mikroorganisma kurang aktif, lambat membiak dan bertumbuh. Pemasinan. Pemasinan adalah proses menyingkirkan kelembapan atau air daripada makanan dengan menggunakan garam. Kandungan garam yang tinggi dalam makanan boleh menghalang pembiakan mikroorganisma. Bagi memelihara kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran, kaedah pengawetan secara pelilinan boleh dilakukan. Pelilinan adalah proses menyalut buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan lilin yang cair. Salutan lilin dapat menghalang udara dan air daripada masuk ke dalam buah dan sayur. Ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma pada buah dan sayur-sayuran. Seterusnya, kesegaran buah dapat bertahan lebih lama. Kaedah pengawetan makanan yang seterusnya adalah pempastiuran. Pempastiuran adalah proses pemanasan makanan, iaitu susu, sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Pemanasan dapat membunuh mikroorganisma. Jenis makanan yang biasanya menggunakan kaedah pempastiuran adalah susu. Penyalaian juga adalah salah satu kaedah yang boleh digunakan untuk mengawet makanan. Dalam proses penyalaian, makanan akan dikeringkan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang lama. Air akan disingkirkan daripada makanan yang disalai atau yang diasapkan. Ini akan menghalang pembiakan mikroorganisma. Kaedah pengawetan yang seterusnya adalah pengetinan dan pembotolan. Ini adalah proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Seterusnya, makanan disejukkan dalam bekas kedap udara seperti botol atau tin. Suhu tinggi semasa pemanasan dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan. Cuba perhatikan urutan dalam proses pengetinan dan pembotolan. Mula-mula, makanan akan dimasukkan ke dalam tin. Seterusnya, tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula. Seterusnya, tin dipatri untuk menjadikan kedap udara. Tin dipanaskan dalam periuk tekanan untuk membunuh semua bakteria. Selepas itu, tin disejukkan secara rendaman atau semburan air. Dan akhirnya, tin dilabelkan dan dibungkus untuk dipasarkan. Terdapat pelbagai jenis makanan yang boleh diawet dengan cara pengetinan dan pembotolan. Teknologi pengawetan makanan semakin maju dan berkembang pada masa sekarang. Apakah kepentingan teknologi pengawetan makanan? Antara kepentingan teknologi pengawetan makanan adalah dapat mengurangkan pembaziran makanan, membolehkan makanan bermusim dinikmati di luar musim, membolehkan sesuatu makanan yang hanya ada di sesuatu tempat dinikmati oleh manusia dari seluruh dunia,
memudahkan penyimpanan dan penghantaran makanan. Makanan tahan lebih lama. Ia juga dapat menyediakan sumber makanan yang berterusan. Setakat ini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap semua murid-murid dapat memahami dengan jelas topik pengawetan makanan.